sebagai evidence. Okey, ya tengok ada lagi. Masih ada yang okey, saya akan mengajar chapter 3 iaitu kaitan dengan hydrostatic force. Ini memang di antara chapter yang selalu keluar final. Kali ini saya tak mengajar chapter ni lah. Kali ini saya cuma bincang soalan-soalan yang berbentuk soalan final saja. Okey, yang ni kita dah belajar chapter hydrostatic force. Saya pergi dulu sekitar lalu sebelum kita masuk pada contoh-contoh soalan final. Kita tak bincang banyak lah, lebih kurang ada 5-6 soalan saja bentuk-bentuk soalan final. Okey. Sebelum tu saya nak tanya ni, yang saya share ni nampak ke tak nampak? Tolong respon. Nampak cik, nampak. Okey, terima kasih ya. Okey, yang ni kita sebenarnya dah belajar dah lama dah hydrostatic force ni. Iaitu hydrostatic force ni ialah tekanan yang dikenakan pada satu objek yang pegung. Tekanan air lah kan. Nama pun hydro. Hydro ni bermaksud air, static ni bermaksud tidak bergerak. So pada dinding-dinding ni maka berlakulah tekanan hidrostatik berlaku pada dinding dan juga pada dasar saliran, dan juga pada dinding saliran ni berlakunya tekanan hidrostatik. Ini adalah formula yang umum. Okey. Bagi daya bukan bagi tekanan. Formula bagi tekanan pula awak just pindah je A, pindah di sini, iaitu F bagi A. Itu adalah formula tekanan. Selain daripada P sama dengan rho GH. Okey. Ini dia formula bagi tekanan. F bagi dengan A. Unit dia ialah Newton per meter square ataupun kilonewton. Kalau awak bahagi dengan 1000 maka awak dapatlah kilonewton per meter square. Ataupun boleh juga unit dia dalam bentuk kilopascal. Sama je, Newton per meter square ni sama dengan kilopascal, sama dengan 1 pascal. 1 Newton per meter square ni sama dengan 1 pascal. Dan 1 kilonewton per meter square itu adalah sama dengan 1 kilopascal. Okey, 1 bar bersamaan dengan 10,000 Newton per meter square ataupun 10 kilonewton. Lebih kurang lah. Itu adalah sama dengan 1 bar. Yang ni awak kena ingat lah. Tapi kalau dalam final mungkin dia akan bagi atau mungkin dia tak bagi. Okey, 1 Newton per meter square adalah sama dengan 1 pascal. Kita boleh juga pakai unit pascal lah. Contoh semua ni saya tak bincang. Kita akan bincang contoh soalan-soalan final. H ni ialah turus. H tu ialah turus. Formula dia P sama dengan rho GH. Rho GH tu ialah rho GH. H tu ialah turus. Tanda ni, sigma ni sama dengan rho G ataupun sama dengan dia punya berat tentu dia. Berat tentu dia darab dengan H. Rho darab G ni sama juga dengan berat tentu lah. Ni sigma ni sama juga dengan rho G. Ini adalah apa yang saya bagi dalam nota. Okey, sebelum tu tengok dulu ada yang request tak? Masih ada yang request. Okey, so ni formula yang lazim kita pakai. P sama dengan rho GH ya. Yang ni saya rasa student saya semua ingatlah formula ni ya. Rho ni adalah ketepatan, G sama dengan kecutan graviti dan H ni adalah turus. Turus ni bukanlah bermakna ketinggian ataupun mungkin awak kata kedalaman. Dia tidak bermakna macam tu. Okey, mungkin kadang-kadang dia ketinggian, kadang-kadang dia adalah kedalaman. Sebab tu kita pakai dia ialah turus. Ataupun kedalaman turus atau ketinggian turus. So just pakai turus je sebenarnya. Ataupun dengan istilah lain kita selalu juga sebut sebagai turus tekanan. Kerana H ni ialah dia berkaitan dengan nilai P, tekanan. Okey. Di mana rho ni nilai dia constant. Kalau air 1000,
Kalau Mercury 13,600. G ni juga constant, iaitu kalau di permukaan bumi nilai dia 9.81. So P ni dia berkaitan langsung dengan hash. Ini yang disebut dalam nota. P berkaitan langsung dengan hash. Yang mana kalau nilai hash tu tinggi, maka nilai P juga akan meningkat. Kalau nilai hash tu rendah, maka nilai P juga akan berkurangan. So dia berkaitan langsung. Sebab tu hash ni kita panggil dia sebagai turus tekanan. Nilai hash ni hanya kita guna pakai untuk mengira tekanan saja. Sebab tu kita tak panggil dia ketinggian. Okey, kita just kira dia, kita just guna pakai untuk kita kira tekanan. Sebab tu kita panggil dia sebagai turus tekanan. Unit dia ialah meter. Okay, contoh 3.2 kita dah pernah bincang dulu. Kita dah tak bincang lagi. Okey, jenis-jenis tekanan. Ni saya pergi sekitar lalu je dulu sebelum kita tunjuk soalan final. Bentuk soalan final saya nak review pada awak. Ini dipanggil set induksi. Apa yang kita belajar dah lama dah. Di awal-awal semester dulu, saya nak remind balik awak supaya awak ingat lah. Sebab banyak benda yang agak lebih kurang sama dengan chapter 8 contohnya. Awak belajar chapter 8 momentum jet momentum berdalih. Tetapi momentum tu kita kira momentum, yang ni kita kira tekanan saja. Tapi bentuk gambar rajah dia lebih kurang sama je. Lekung lebih kurang sama. So kelas ni penting supaya awak dapat remind balik. Kelas ni cuma berlangsung selama 2 jam je, tak lama. Saya harap semua dapat bagi concentration lah. Kalau ada masalah, respon. Okay, sebelum tu saya nak tanya, suara saya ni clear ke tak clear? Clear je. Clear, okey, clear, alhamdulillah. Okay, so dalam kelas ni kita bergabung lah. Kalau ikutkan ada beberapa kelas ni kat sini yang ambil subjek DCC 5143. Ada 4 kelas tak silap saya. Tapi saya tak pastilah dalam ni ada berapa ramai. Jadi saya tak paksa siapa yang follow kan. Tapi yang follow tu baguslah. Ada yang request lagi tak? Ada request apa ni pun Mas Kedah pun masuk juga. Apalah dia nak masuk lah. Kalau ada yang request lepas tu saya tak perasan, awak kena maklum pada saya. Okey, so kita sambung balik. Ini sebentar lalu je, kita review sebentar lalu, lepas tu baru kita bincang soalan-soalan final lah. Okey. Tekanan atmosfera. Tekanan atmosfera ni ialah di mana kita ambil bacaan dia ialah sebanyak 101.325 km/m². Ini tekanan sebenar yang berlaku di atmosfera. Tetapi dalam pengukuran tolok yang awak belajar dalam chapter 2, ada istilah tekanan mutlak, ada istilah tekanan tolok. Kalau dalam tekanan tolok, tekanan atmosfera itu kita ambil sebagai zero. Okey, itu saya selalu tegaskan dalam kelas. Tekanan atmosfera sama dengan kosong. Tetapi tekanan atmosfera sebenar bukanlah sama dengan kosong. Dia sama dengan 101.325. Itu nilai tekanan atmosfera yang sebenar. Dan semakin dia naik ke langit, ke ruang angkasa, nilai dia akan semakin menghampiri kosong. Maknanya atmosfera sebenar bukan kosong. Nilai dia ialah 101 kilopascal. Semakin dia naik ke ruang udara, nilai dia semakin menghampiri kosong. Dan apabila dia menghampiri kosong, apabila dia sampai satu tahap kosong, itu dinamakan sebagai hampa gas. Okey, ataupun sifar mutlak. Nilai dipanggil sebagai sifar mutlak. Yang itu awak belajar dalam chapter 2. Saya cuma nak remind je sebelum kita discuss soalan final, saya just nak review pada awak je. Okey. So dalam pengukuran tekanan tolok, tekanan atmosfera ni kita ambil sebagai kosong. So lepas ni apabila saya tunjuk soalan final pada awak, nilai tekanan atmosfera semua kosong. Semua kosong. Kecuali soalan tu minta, ya. Ravi tak dapat masuk. So, Ravi tak. Oh, jaga. Ya. Ada pun dia. Nur Farhan Farhana dia ada. Tak apa, dia cuba lagi, nanti saya atau beritahu saya bagi dia masuk lah. Okey, so saya sambung balik. So mana-mana pengukuran
kita akan pakai tekanan atmosfera itu sebagai kosong. Kalau awak jadi seorang pilot, bawa flight, tapi awak tak jadi pilot lah. Mana tahu kau jadi pilot kan, tiba-tiba ambil kursus bawa kapal terbang kan, tapi pilot pun ramai menganggur sekarang ni. Pilot dia pakai tekanan tu bukan tekanan tolak. Dia pakai tekanan sebenar, iaitu kalau dia ukur tekanan atmosfera je ialah 101. Hanya engineering saja yang pakai tekanan tolak, iaitu tekanan atmosfera dia disifarkan. Dia jadikan sebagai sifar. Untuk apa? Untuk memudahkan pengiraan. Itu saja. Tujuan dia hanya untuk memudahkan analisis berkaitan dengan tekanan. Okey. So, dia setara juga dengan 10.35 meter ketinggian dari paras laut lah, air laut. Okey, bagi ketinggian merkuri ialah 790 mm atau 0.76 meter. Ini ialah turus. Apabila kita buat pengukuran merkuri menggunakan tolak Bourdon, itu pun belajar dalam tolak Bourdon dalam barometer, pengukuran barometer, kita akan dapati nilai ketinggian merkuri itu bersamaan dengan 0.76 meter. Yang ini juga awak belajar dalam chapter 2. Okay. Ini just set induksi saja pada awak. Okay. So tekanan tolak ni ialah tekanan yang digunakan pakai oleh engineering. Tekanan mutlak ni ialah tekanan sebenar yang mana merujuk kepada tekanan atmosfera 101. Yang ni tekanan tolak, tekanan atmosfera dia ialah kosong sebab dia ambil sebagai datum. Dijadikan tekanan atmosfera itu sebagai datum. Datum tu kosong. Macam pembaris, awak tengok pembaris. Pembaris ni kosong tu adalah datum. Kalau awak tengok pembaris, mana mungkin pembaris ni awak kata kalau orang tanya berapa panjang dia, awak kata 0 cm. Kan? Mana ada 0 cm? Kosong tu maknanya tak wujud lah. So datum ni pun dikatakan dianggap tidak wujud. Datum ni dia tak wujud. Dia hanya sebagai satu titik permulaan saja. Itu yang dinamakan sebagai datum. Engineering memang banyaklah istilah datum. Awak belajar ukur pun ada istilah datum. Okey. Sebenarnya tekanan mutlak ini adalah tekanan sebenar. Ini formula yang kita guna pakai. Sebab tu saya masukkan dalam kelas CQI kita ni sebab benda ni ada kaitan nanti ya. Tekanan mutlak sama dengan tekanan tolak tambah dengan tekanan atmosfera. Kalau kita nak ukur tekanan mutlak ni tekanan sebenar. Tekanan mutlak ni adalah tekanan sebenar yang mana tekanan tolak yang kita buat pengiraan tu perlu tambah dengan 101, iaitu tekanan atmosfera ni nilai dia 101. Barulah kita dapat tekanan mutlak. Sebab tekanan tolak ni kita mengandaikan tekanan atmosfera tu sebagai kosong. So kalau kita nak dapat balik tekanan sebenar dia ataupun tekanan mutlak dia, maka kita perlu tambah balik dengan 101, barulah kita dapat. So ini formula dia. Benda yang perlu awak highlightkan. Dia chapter 2 dengan chapter 3 ni dia memang ada kaitan. Dan apabila kita pergi pada chapter 4 pun dia ada kaitan. Dia saling ada kaitan. Apabila masuk chapter 5 tu barulah dia ada sedikit je kaitan. Sebab itu dah masuk bab hidrodinamik, iaitu air yang bergerak. Okey. Yang ni contoh ni pun kita pernah belajar. So saya tak nak bincang benda yang dah belajar sebab sejak lagi kita masuk dalam perbincangan soalan final. Okey. Dan juga ini adalah jenis-jenis alat untuk mengukur tekanan. Tekanan iaitu yang pertama, ni alat ni, piezometer, ada tolak Bourdon, manometer. Ni adalah satu gabungan. Manometer ni juga, yang ni pengukuran kita, pengiraan kita ialah menggunakan pengukuran tekanan tolak. Tekanan tolak. Yang mana kita beranggapan bahawa dekat sini adalah tekanan atmosfera sama dengan kosong pada alat manometer. Okey. Okey, piezometer. Dan ini adalah contoh yang sudah bincang juga. Saya tak nak bincang. Ini adalah manometer. Nanti kita akan bincangkan soalan yang berkaitan dengan manometer. Saya dah set satu soalan yang berkaitan dengan manometer. Kita akan bincang sekejap lagi. Okey. So, dalam manometer, apa yang penting, saya selalu ulang, prinsip dia ialah kanan di sebelah kiri
sama dengan tekanan di sebelah kanan. Kalau awak masih ingat. Tekanan di sebelah kiri sama dengan tekanan di sebelah kanan. Ya, yang ni kita akan bincang nanti. Cuma saya nak remind awak je. Dari segi prinsip manometer, tekanan di sebelah kiri sama dengan tekanan di sebelah kanan. Dan tube ni kalau berbentuk U, kalau tube ni berbentuk U, maka kita kena tambah. Kalau tube ni bentuk dia N, kita kena tolak. Yang ni awak boleh rujuk nota yang kuliah yang saya bagi dalam lukisan yang saya lukis pakai pen tu. Awak boleh rujuk balik. Dalam chapter 3 saya dah terang kat situ. Macam mana dia boleh jadi tolak, macam mana dia boleh jadi tambah. Apa yang dikatakan sebagai tekanan positif, yang itu kita kena tambah, dan apa yang dikatakan sebagai tekanan negatif, yang itu kita kena tolak. Okey. Seterusnya, saya tak nak ambil, saya terpaksa laju, saya minta maaf. Saya terpaksa laju sebab saya tak nak ambil masa yang lama untuk saya review balik chapter 3 ni. Okey, ini adalah profil tekanan. Ini adalah profil tekanan. Rajah 3.7 ni adalah profil tekanan. Dia menunjukkan tekanan. Dari mana datangnya profil ni? Daripada formula P sama dengan rho G hash. Okey, P sama dengan rho G hash. Saya terang sikit lah. Kurang. Macam mana profil ni wujud lah. Cik, ada student yang tak boleh masuk. Oh, sekejap. Okey, sama balik. Ini adalah profil tekanan. Profil tekanan ni dia datang daripada formula P sama dengan rho G hash. Saya malah nak type sebab pakai P ni dia tak ada simbol. So saya just copy lah mana formula P sama dengan rho G hash. Okey, ini formula dia. Okey, dia datang daripada formula ni . Ini adalah tekanan. Okey, nilai rho ni ialah nilai constant iaitu rho ni sama dengan 1000. So ini kita abaikan dia. G 9.81 kita abaikan dia. So ini soalan, ini yang dikatakan sebagai P sama dengan P berkadar langsung dengan nilai hash. Okey, ini dia. So daripada sini maka wujudnya profil tekanan ni. Okey, P berkadar langsung dengan hash. Apabila nilai hash, ini nilai hash kat sini. Ketinggian ni, ini adalah nilai bagi hash. Okey, macam mana dia boleh jadi hash? Apabila apabila kes yang mana dia melepasi paras air. Kalau ni adalah paras air ataupun kita selalu simbolkan dia sebagai water level, WL. WL, water level. So ketinggian daripada paras air ni hingga ke titik-titik ni, ini adalah nilai hash. Yang ni mungkin hash 1, yang ni hash 2. Hash 2 ni ialah daripada sini ke atas. Yang titik ni pula hash 3. Daripada sini ke paras air. So semuanya daripada paras air. So daripada gambar rajah ni mengatakan bahawa sekiranya hash ni besar nilai dia. So nilai hash paling besar berlaku di bawah ni. Betul tak? Apabila berlaku di sini hash paling besar, titik ni paling besar, maka nilai P pun akan jadi paling besar dekat sini. So garisan ni menunjukkan tekanan yang paling besar. Tu bentuk dia jadi segitiga. Okey. Dan last sekali tekanan kat sini. Berapa nilai tekanan kat sini? Permukaan air ni. Berapa nilai dia? Siapa boleh jawab? Berapa nilai sini tekanan kat sini? Student saya. Tak boleh jawab lah student saya. Rasa student saya expert ni bab-bab ni. Berapa nilai?
tekanan dekat permukaan ni, titik yang pertama ni, pada paras air ni, berapa nilai dia? Nilai dia adalah kosong. Sebab apa? Sebab ini adalah tekanan atmosfera. Ini adalah tekanan atmosfera. Okey, tekanan atmosfera nilai dia ialah sama dengan kosong. Okey, ini tekanan atmosfera sama dengan kosong. Ini adalah bentuk tekanan mutlak, tekanan tolak. Sebab tekanan atmosfera kita jadikan nilai dia kosong. Sebab tu saya katakan bahawa dalam engineering, civil engineering, memang kita pakai tekanan atmosfera adalah sama dengan kosong. Walaupun nilai sebenar dia ada. Dia ada nilai dia sebenar, iaitu nilai sebenar dia ialah 101 seperti yang saya sebut tadi. Nilai dia ialah 101. Cik. Mana tadi? Ya. Ada yang tak masuk lagi. Ada masuk lagi, sekejap saya tengok. Tak apa, saya akan set dia orang. Mana tadi? Ya. Saya rasa macam dah masuk dah Nurul Izzati. Ramai nama Nurul Izzati. Okey, kita sambung. Dari mana tadi? Okey. So, tekanan atmosfera nilai dia ialah 101 yang sebenar lah. Tapi ini adalah tekanan mutlak. So, kita tak pakailah nilai ni. Nilai ni kita tak pakai. Kita pakai tekanan dia ialah kosong. Iaitu unit pengukuran tekanan tolak. So, formula ini valid apabila kita pakai tekanan tolak. Formula ini sebenarnya dia tidak valid kalau kita pakai unit pengukuran tekanan mutlak. Banyak formula, bukan formula ni je. Ada banyak formula yang mana dia tak valid kalau kita pakai tekanan mutlak. Sebab itu penting tekanan tolak ni. Kalau kita pakai tekanan tolak ni, kalau kita pakai tekanan mutlak, kita kena pakai formula-formula yang lain. Tetapi disebabkan kita engineering, satu dunia dah memilih unit pengukuran tekanan tolak, so maka formula-formula yang kita belajar selama ni banyak yang kita boleh guna pakai. Termasuklah dalam bab keapungan. Okey. So, sudah sampai mana tadi? Okey, yang ni tolak Bordon. Awak baca, saya bagi nota macam-macam nota. Dan saya ada beberapa buku rujukan lagi, saya akan paste dalam saya punya itu saya dah bagi awak satu buku rujukan daripada mana? India, tak silap saya. Dalam folder yang saya bagi dalam Google Drive. Dan saya ada 4-5 buku lagi saya akan bagi juga. Sambil-sambil tu awak boleh tengoklah sebagai menambahkan lagi awak punya pengetahuan awak. Okey. So ini juga profil tekanan bagi kes yang mendatar. Ada dua kes kat sini Satu kes di dinding, satu kes mendatar. Dia macam dalam cawan lah kan. Macam saya selalu bagi contoh cawan. Okey. Dalam kes cawan, saya kata ni air dalam tangki. Tangki lah, cawan tak apa cantik kan. So dalam kes tangki, ini kita ni open channel. Apabila saya buka ni, dia bermakna ni open channel. Okey, apabila open channel, maka dia di bawah tekanan atmosfera. So dekat sini, tekanan yang di paras atas ni ialah tekanan atmosfera. Maka formula ni pun boleh diguna pakai. So ada dua formula kat sini Satu formula yang ni kalau awak tengok.
Okey, saya nak tunjuk pada awak macam mana dia boleh berlaku tu. Ialah dengan menggunakan pakai formula tekanan juga. Iaitu saya beritahu awak tadi ada dua bentuk formula. Yang pertama tadi formula ni. P sama dengan F bagi dengan A. Ini ialah kes yang macam ni. Okey, ini adalah kes yang macam ni. Jauh sangat, kita dekatkan dia. Okey, ini adalah kes yang macam ni. P sama dengan F bagi A. Dan yang ni kes P sama dengan rho G S. Okey. Sama juga dengan kes air dalam tangki. Ada dua bentuk tekanan yang berlaku. Satu tekanan yang disebabkan oleh berat cecair. Dia juga tekanan hidrostatik ya. Dia juga adalah tekanan hidrostatik. Tetapi yang berlaku pada dasar. Yang berlaku pada dasar ni, selalunya kita akan pakai dia istilah, kalau daya kita pakai W lah. W ataupun kita pakai juga F. Okay, so dia disebabkan oleh berat cecair itu sendiri. Dan formula tekanan yang kalau kita pakai formula tekanan kat sini ialah F bahagi dengan A. Tekanan ialah F bahagi dengan A. A itu apa? A itu ialah luas permukaan dia. Kalau tangki ni bentuk bulat, formula dia ialah pi d kuasa 2 bahagi dengan 4. Kalau bentuk segi 4 sama, panjang dia akan jadi panjang darab lebar. Okey. Dan satu lagi tekanan yang wujud pada dinding, sama macam profil ni. Ini ialah profil yang ni P sama F bagi A, profil dia macam ni. Iaitu tekanan dia sama je pada semua titik pada dasar. Tetapi bagi kes di dinding, dia punya formula, dia punya profil dia macam ni, iaitu tekanan tak sama. Tekanan yang berlaku di atas ni, permukaan adalah kosong, dan tekanan yang paling besar berlaku di dasar dia, iaitu pada arah ke kanan. Daya lah, kalau kita ambil daya dia arah ke kanan. Kalau arah ke kiri dia negatif, betul tak? Itu yang selalu saya sebut. Daya ke kiri kita andaikan dia negatif. Boleh juga nak jadi positif, tetapi kebiasaannya kita andaikan daya itu ke kiri dia negatif, daya itu ke kanan dia akan positif. So untuk kes ke dinding, formula yang kita pakai ialah P sama dengan, terima kasihlah. Formula yang kita pakai ialah P sama dengan rho, anggap tu rho G. Ini ialah kes di dinding tangki atau di dinding saluran. Dan kes ni juga adalah dikatakan sebagai open channel ataupun saluran terbuka. Dan dia di bawah tekanan atmosfera. So ini formula tekanan di dinding dan ini formula tekanan pada dasar saluran. Okey. So ini adalah profil dia dan ini adalah profil bagi kes di dinding. So ada dua bentuk daya yang berlaku. Satu daya yang berlaku pada dinding, satu lagi daya yang berlaku pada dasar saliran. Okey. Okey, seterusnya. Mana tadi ya? Ni belum masuk lagi dah 39 minit. Ni baru set induksi baru ni. Tak masuk lagi soalan final sebab saya kena remind awak sebab saya takut awak lupa. Okey, yang ni kes yang saya katakan tadi. Dan tekanan yang berlaku dekat sini pula disebabkan dia open ni, awak tengok ni, gambar rajah ni dia open. So tekanan dekat sini juga adalah kosong. Berbeza dengan tekanan yang berlaku dalam balang ni, dalam balang ni ataupun dalam piping ni, pipe ni, atas pipe. Kat sini ada wujud tekanan. Iaitu tekanan pada aliran air dalam pipe ni. Tetapi tekanan yang berlaku di sini adalah kosong. Dan analisis untuk kes manometer, tekanan di kiri sama dengan tekanan di sebelah kanan. Okey. Seterusnya, profil tekanan. Ini dah bincang. Dan kes yang mana jasad yang tenggelam. Okey. Jasad yang tenggelam
Ada dua formula yang penting kat sini yang awak kena tahu. Ada beberapa formula lah. Yang antaranya ialah formula awak nak kira nilai tekanan daya hidrostatik F. Okey, ini adalah formula kita pakai F, rho G HS darab A ataupun sigma HS darab A. Okey, atau yang biasa kita pakai formula ni dia. F sama dengan rho G HS darab A. Sama je, sigma ni sama dengan rho G. Tadi dah bincang tadi ya. Ataupun F sama dengan rho G HS darab A. Formula yang berikutnya ialah formula tentang titik tekanan berlaku, HP. HP ini adalah formula titik tekanan. Ini adalah di antara apa yang perlu awak ingatlah formula dia. Ini adalah formula bagi daya hidrostatik bagi kes yang tenggelam. Okey. Bagi kes yang tenggelam. Okey, ini formula dia. Dan ada satu lagi formula. Ini adalah formula bagi pusat tekanan. Okey, ini adalah formula bagi pusat tekanan. Okey. Kalau saya lukis gambar rajah. Okey, ini adalah objek yang tenggelam tu . Okey. So apa yang penting dekat sini ialah kita nak tahu titik tekanan. Tekanan akan berlaku di sini. Tekanan sebenarnya dia berlaku di semua arah. Sebab apabila wujud je daya akan wujudlah tekanan. Bukan hanya di sini. Di sini pun berlaku tekanan. Di bawah pun berlaku tekanan. Dekat sini pun berlaku tekanan. Okey. Tapi dalam bab chapter 3 kita bincang tekanan yang berlaku di sini dengan tekanan yang berlaku di atas. Tekanan yang berlaku di bawah ni kita tak bincang. Sebab apa? Sebab yang ni dibincangkan dalam chapter 5, iaitu daya tujah. Kan? Ni tekanan yang berlaku kat sini, daya tujah. Yang ni kita tak bincang dalam chapter ni ya. Sebenarnya benda ni ada kaitan sebenarnya. Tapi sebabkan kita tak bincang tak apalah. Kes yang ni dia ambil kira faktor daya hidrostatik yang berlaku pada luas permukaan di dinding saja. Dia ada banyak tekanan. Dekat atas ni pun ada tekanan, iaitu tekanan disebabkan oleh berat objek. Kalau belajar prinsip Archimedes, dan prinsip Archimedes sebut tentang daya tujah bendala yang disesatkan, daya keapungan sama dengan bendala jumlah bendala yang disesatkan. Apa yang disebut oleh Archimedes, iaitu menunjukkan bahawa ada berapa bentuk tekanan lagi. Iaitu di antaranya tekanan yang disebabkan oleh berat dia dan juga daya tujah yang dihasilkan. Yang ni dalam chapter 4, keapungan. So kita tak belajarlah. Agama saja nak beritahu awak. Sebab saya juga mengajar minggu depan kita akan belajar keapungan. Nanti kita akan belajar tentang daya yang ke atas dengan daya yang kat bawah ni. Okey, dan juga daya yang di bawah. Okey, so hari ni kita cuma belajar daya pada di dinding dia saja. So dekat sini akan berlakulah tekanan P. Okey, apabila berlaku P, maka HP ni ialah jarak jarak ni titik ni. Kalau saya buat satu garisan, lebih kurang macam ni lah contoh. Ni lebih kurang lah. So P ni adalah tekanan, titik tekanan yang berlaku, dan HP ni ialah jarak daripada permukaan air ke titik tekanan, iaitu jarak sini ke sini. Ini adalah HP. Okey, ini adalah HP. Okay. Ini saya kecilkan sikit. Okey, itu adalah HP. Dan
Ada satu lagi iaitu titik bagi sentrod. Titik sentrod ini ialah titik tengah jasad. Kalau jasad ni, kalau kita nak tahu macam mana titik tengah dia, kita biasanya kita cross, kita boleh tahulah. Ataupun kita bahagi dua, sama lah juga kan. Kalau dia ni 10, so yang 5 tu di tengah-tengah lah. Kalau dia misalnya kata dia 10 meter panjang dia, so pada 5 meter tu adalah dia punya tengah-tengah. Okey, so yang ni kita ada kaitan juga dengan apa nama sinilah, dengan keapungan. Sama juga ada kaitan juga. Yang mana jarak daripada sini ke sini, daripada permukaan air, okey, jarak daripada permukaan air ke titik tengah jasad, yang ni adalah HS. HS. Okey, ni dia formula HS. A ni apa? A ni adalah luas permukaan yang bersentuhan. A ni luas yang merujuk luas di sini. Bukan luas ke atas ni, luas dekat sini. Okey. Luas daripada pandangan horizontal. Okey. Luas dia. Theta ni adalah sudut. Yang ni kes ada theta lah. Kalau ada kes ada theta, nanti kita akan bincang kes yang ada theta, yang ada sudut. Yang ni tak ada. Sebab dia sudut dia 90 darjah, dia tak ada sudut. Okey, rho ni tumpatan air, G kecepatan graviti, HS ni dia, HS. A ni adalah luas permukaan ni. Ni pun sama juga, formula yang sama. So HP dia ialah ni, P ni ialah tekanan. So kenapa kita kira P ni? P ni apa? P ni ialah tekanan yang wujud yang paling besar. Kita andaikan tekanan yang mewakili tekanan-tekanan yang lain. Maknanya tekanan yang paling besar pada titik itu. Itu yang kita kira nilai P. Bukan kata tempat lain tak ada tekanan, ada. Tapi dia tekanan yang paling besar. Dia mewakili tekanan-tekanan yang kecil yang berlaku dekat sini. So kita guna istilah P. Okay. So saya pun tak nak masa yang lama. Okay, rumusan daripada formula-formula. Ini awak baca, HS sama dengan HP apabila kes yang berada di bawah sentrod kecuali bagi permukaan yang mendatar. Bagi permukaan yang mendatar, HS ni sama dengan HP. Kes macam mana berlaku? Mendatar ni kes yang macam adalah contoh ni. Ni contoh ni, HP sama dengan HS. So tak perlu kira dah sebenarnya HP. Dia kira sebenarnya kalau kes yang mendatar macam ni, tak payah kira dah HP. Just ambil nilai HS ni sebagai HP, sama je. Okey, dan yang seterusnya formula yang awak kena kira ialah momen luas kedua. Ini adalah formula bagi momen luas kedua. Ini formula ni salah. Formula ni salah. Ini bukan 4 ni. Ini sebenarnya ialah 64. Pi D kuasa 2 bahagi 64. Bukan 4 ni. Tak percaya awak boleh search Google. Momen luas kedua bagi bulatan. Bukan ni formula dia. Dia bagi 64. Dia salah ni. Saya belum betulkan dia lagi. Okay. So, ini awak baca sendiri. Ni saya dah ajar dah semua ni. Apa yang dimaksudkan semua. Saya tak boleh lama-lama sebab ni pun dah 49 minit lah. So, apa yang penting kat sini? Salah satunya ialah formula bagi momen luas kedua, formula bagi P dan formula bagi HS dan formula bagi HP. Cuma HS saya tak ajar guna formula. Kalau awak tengok contoh ni, contoh 3.4 ni, dia ada bagi formula HS sama dengan S1 tambah S2. Saya tak ajar awak guna formula, awak ingat kan? Di mana saya ajar awak kira macam mana di tengah-tengah ni, jarak tengah-tengah hingga ke atas. Saya ajar awak memahami dia. Saya tak ajar awak cara kira dia. Okey, dan formula lain ialah bulatan. Itu semua formula-formula asas dalam matematik ya. Dan kes yang macam ni, soalan final memang banyak keluar kes yang ada sudut begini. Sekejap lagi pun kita akan bincang kes yang ada sudut juga. Okey, dan ini adalah titik sentrod untuk dapatkan nilai HS. Okey.
Dan seterusnya kita bincang soalan bentuk soalan lebih kurang soalan final lah. Okey, yang last sekali ialah tentang daya hidrostatik terhadap permukaan melengkung yang tenggelam. Biasanya kis pintu air, ni adalah kis pintu air. Yang ni kita akan bincang juga nanti, sekejap lagi. Final memang suka keluar soalan yang macam ni. Bentuk pintu air ni, yang melengkung macam ni. Lepas tu kita kena bincang juga dia. Okey, kat sini pun ada contoh pengiraan diberi. Awak boleh rujuk juga nota saya. Final dalam soalan final ni pun daripada soalan final juga ni. Banyak kali final. Ada pernah beberapa semester lepas, kita ingat sem lepas ke sem sebelum ni, soalan final keluar sebiji macam nota ni. 2 meter, jejari 3 meter sama sebiji. Ini adalah penyelesaian dia. Ini adalah formula yang penting kat sini, F hash dan juga formula FV. Formula HS ialah ini bagi kis melengkung. Masukkan juga kat sini. Bagi kis melengkung, ni formula hash. F hash tu ialah horizontal, F ni force. Dan ada satu lagi formula FV. Kita keluarkan dulu formula-formula sebab kita nak belajar sekejap lagi. Dan seterusnya formula daya paduan R. Okey, formula daya paduan dia R. Dan ada satu lagi formula ialah formula tentang arah dia, theta dia. Yang ni saya selalu beritahu awak bahawa daya ni dia ada dua, magnitude dan arah. Mana magnitude? Magnitude ni up ni. Daya paduan dia ini adalah magnitude daya. Dan theta ni adalah arah daya. Saya ajar awak detail tentang hukum daya, hukum vektor, saya ulang balik dalam chapter 8 lah itu. Kalau awak masih ingat. 3 minggu, 4 minggu kita duduk main chapter 8 tak habis-habis. Sebab saya banyak terang pada awak tentang hukum-hukum daya. Yang sepatutnya awak belajar semasa form 4, form 5. Saya harap student saya ramai yang dah faham lah macam mana nak buat. Dan saya tak ulang lagi lah sebab dia akan ambil masa yang panjang. Okey, itu saja. Dan seterusnya kita akan pergi pada ini yang akan kita belajar, iaitu bentuk soalan-soalan yang akan ditanya dalam final. Dan saya akan tunjuk kepada awak macam mana cara menjawab soalan berkenaan juga. Okey, ini kita akan bincang sekejap lagi. Sebelum tu saya minta tipai, saya nak tandas. Okey, tunggu sekejap lah.
Okey, Assalamualaikum. Ada lagi ya semua? Gambar apa pula keluar ni? Boleh dengar suara saya? Tolong respon. Boleh cik, boleh. Cik dengar. Okey, kalau macam tu kita sambung. Gambar apa keluar tadi? Okey, kita sambung contoh-contoh soalan final. Okey. Ini adalah chapter 3, Hydrostatic Force. Dan ini apa yang kita belajar dalam chapter 3. Awak bacalah sendiri ya. Okey, ini adalah contoh soalan final. Ini adalah contoh soalan bagi 10 markah. CLO1, soalan CLO1. Simpak. Okey. Kalau awak tengok soalan, awak tengok CLO1 ni biasanya soalan senang lah. Pengiraan dia tak banyak, CLO1. Tapi kalau CLO2 ni pengiraan dia agak panjang sikit lah. Kebiasaannya macam itulah kan. Tapi ada juga yang tak macam tu. Iaitu dia berkaitan dengan kemampuan awak, pemikiran awak berfikir. Kan? Okey. Ini adalah contoh pintu air. Ini paras air laut lah contohnya. Air laut lah kita pakai. Ataupun air lah. Yang mana ketepatan dia 1000. Kalau air laut nanti 1000 lebih pula kan. 1035, 1050. Air lah, bukan air laut, air biasa. Tekanan di mana ketepatan dia 1000. Ini adalah sudut dia. Sudut dia 45 darjah. Ini pintu air. Okey. Dia suruh kita tentukan nilai HP, location for center of pressure, iaitu nilai HP. Sekiranya pintu air ni bentuk dia ialah segi 4 sama, 4 meter darab 4 meter. Pintu ni bentuk dia 4 meter dan 4 meter. Yang kedua, sekiranya pintu ni bentuk dia bulat, yang mana diameter dia 120 cm. Awak kena hati-hati dekat sini unit yang diberi iaitu cm. Yang atas ni bagi unit meter, bawah ni bagi unit cm. Okey. So kita tengok yang atas ni dulu, iaitu kes yang mana pintu ni bentuk dia segi 4. Ini gambar rajah. Ini sebenarnya gambar rajah sisi. Gambar rajah sisi. Kan? Nanti kadang-kadang student dia pening. Dia tengok dia tak tahu. Kita engineer, sebenarnya kita kena biasa bermain dengan lukisan. Okey. Daya yang kita nak kira ni, ini bentuk pintu ni iaitu 45 darjah. Yang kes yang pertama, pintu dia yang mana bentuk dia macam ni. Lebih kurang macam ni lah. Iaitu 4 meter darab 4 meter. Okey. 4 meter darab dengan 4 meter. Pintu yang kedua yang kita kira ialah bentuk dia bulat. Yang mana dia punya diameter dia ialah 120 cm. Ataupun awak kena convertkan dia dalam unit meter, dia akan jadi 1.2 meter. Sebab dia pakai cm, bukan mm. Bukan milimeter, cm. Iaitu 1.2 meter dia punya diameter dia. Ini gambar rajah sisi. Yang mana kalau awak tengok dia daripada sudut ni, pandangan sini, kalau awak tengok dia daripada sini, dia akan jadi macam ni. Tapi daya yang berlaku kat sinilah dia bersenjang lah. Daya dia mesti bersenjang kat sini. Bentuk dia macam ni lah. Kes yang pertama. Okey. So kes yang pertama ni, kita tengok formula yang dia pakai. Untuk mencari soalan, dia suruh kita kira HP. Saya beritahu dia, ini adalah formula HP. Apabila awak nak menjawab soalan, biasanya awak bermula dengan formula. Soalan suruh kira HP, awak bermula dengan formula HP. Awak tulis dulu formula dia. Apa formula dia? Dan HP sama dengan IS sin cos 2 theta bagi HS
ditambah dengan HS. Ini ada dalam nota tadi. Okey, ini adalah formula HP. So daripada formula ni apa maklumat yang awak perlukan, iaitu HS. Okey, lepas tu awak perlukan nilai A dan IS. Formula IS B dikuasa 3 bahagi 12. Ini adalah momen luas kedua, IS. Momen luas kedua awak rujuk dalam nota chapter 3. Momen luas kedua. Okey. B dikuasa 3 bahagi 12. Ni formula dia bagi bentuk yang macam ni ya. Bentuk yang macam ni formula dia B dikuasa 3 bahagi 12. So ni dia pakai B dikuasa 3 bahagi 12, iaitu BD 4 dalam 4 kuasa 3 bahagi 12. Jawapan dia 21.33 meter kuasa 4. Dia unit dia meter kuasa 4. Ini student selalu silap, unit dia pakai meter. Bukan unit dia ialah meter kuasa 4. Ada soalan yang dia dah bagi dah nilai IS ni, tapi dalam bentuk milimeter pula dia bagi. Milimeter kuasa 4. Yang ni awak kena convertkan milimeter kuasa 4, convertkan dalam unit meter kuasa 4. Sebab kita pakai unit SI untuk pengukuran, iaitu kita pakai unit meter. Okay, lepas tu dalam sini apa lagi yang kita perlukan selain IS, iaitu theta. Theta diberi. Dalam soalan nilai theta dia dah diberi, iaitu 45 darjah. Daripada formula ni dia dah beri kita 45 darjah. HS yang ni kita kena cari, dan nilai A. A ni luas, iaitu 4 dalam 4. Ni formula dia. Luas bagi kes yang ni 4 dalam 4. Dan nilai HS ni pula berlaku di mana? Okey, HS ni berlaku di titik tengah jasad. Titik tengah jasad, saya andaikan mungkin di sinilah lebih kurang kat sini. Daripada gambar rajah ni jasad dia lebih kurang ni, iaitu jarak permukaan air ke titik tengah jasad. Ini adalah HS yang kita nak cari. Tapi nilai ni tak diberi dalam soalan. Okay. Dalam soalan kita dia tak beri nilai HS. Ini soalan. Dia tak bagi kita berapa nilai HS. So kita kena carilah nilai HS. So boleh kita cari. Saya tunjuk macam mana dapat ni. Saya kena copy dulu sebab saya malas nak type. Itulah kita jadi lewat lagi. Okey, macam mana dapat HS? Iaitu dia pakai formula sin theta. Formula sin theta. Sin theta, saya beritahu awak HS ni berlaku di sini. Adalah HS. Okey. So kalau HS berlaku kat sini, yang ni aku saya pindah yang ni lah. 45 ni terpindah jauh sikit. Di sini. So kita andaikan HS ni berlaku di sini. Nampak? Sama je kan? Berlaku di sini. Okey, HS ni berlaku kat sini. Samalah kat sini dengan sini sama je. Dan 4 meter, dia kata 4 meter. Pintu ni 4 meter dia kata. Sebab pandang dia tak ada nak panah sengit. Sebenarnya sengit kan. Dia daripada pandangan macam ni. Kan? Bentuk pandangan dia sebenarnya adalah pandangan yang macam ni. Kalau 4 meter, bermakna dekat sini ialah 4 meter. Bermakna dekat sini juga adalah 4 meter. Kalau sini 4 meter, so kalau separuh dia adalah 2 meter, betul tak? 2 meter. So itu yang didapat 2 meter sini. Okey. Dan gambar rajah ni, segitiga ni, dia akan jadi, kalau kita lukis balik segitiga ni, dia akan jadi bentuk dia macam ni lah lebih kurang. Soalan ni yang penting ialah macam mana awak kira HS tu. Penting.
Sebab yang lain direct formula. Cuma masalah student ni dia salah kira HS. Iaitu jarak titik tengah jasad. Okey. So HS ni tadi duduk dia di sinilah. Kalau saya keluarkan balik lukisan segitiga ni dan sudut 45 darjah ni berlaku di sini. Berlaku di sini. Okey, 45 darjah berlaku di sini iaitu sudut yang ni. Okey. Dan dekat sini ialah 2 meter. So apa formula yang kita nak pakai untuk dapatkan nilai HS ni? Iaitu kita kena pakai sin. Sebab apa? Sin adalah tentang bahagi dengan hipotenus. HS bahagi dengan 2. So dekat sini sin theta sama juga dengan HS bahagi dengan 2 kan? Sin kita HS bahagi dengan 2. So nilai HS sama dengan 2 ni pindah, itu yang jadi HS ni sama dengan 2 darab dengan sin 45 darjah, maka jawapan dia adalah 1.414. Kalau saya salah kira, awak boleh beritahu saya akan betulkan. Okey. So ini adalah nilai HS yang kita kira. Nilai HS. Apabila kita dah dapat nilai HS, sebenarnya kita kena cari formula ni, IS. Ini kita cari 21.33 meter, theta dan HS. So yang lain just masuk dalam formula. Di mana HS ni kat sini ialah 1.414, ni dia, dan nilai A ni 16. 4 dan 4 16. Ni dia 16 darab 1.414 dan IS dia ialah 21.33 sin kuasa 2 45 darjah dan tambah dengan HS iaitu 1.414, maka kita dapatlah jawapan dia ialah 1.89 meter. Dan ini ialah kedudukan pusat tekanan. Kedudukan pusat tekanan ialah 1.89 meter. Maksud dia, yang ni yang kita kira HS ni, HS ni, kalau kita tengok pada gambar rajah ni, HS yang kita dapat ni nilai dia ni 1.414 meter di sini. Tetapi pusat tekanan dia berada di bawah HS. Ini yang tadi dalam nota rumusan tadi. Rumusan yang saya tunjuk pada awak yang saya suruh baca sendiri di mana HP nilai dia mesti berada di bawah HS, barulah jasad tu dikatakan berada dalam keseimbangan. Mana tadi ada dalam rumusan tu, yang ni awak kena tengok balik lah. Di mana ni. Mana dia kata? Tu tak kata sini saya tak ingat kat mana, tapi nilai HP ni biasanya berada di bawah nilai HS. Barulah jasad tu dia dikatakan berada dalam keadaan keseimbangan. Sebab tu kalau kita tengok daripada formula pun secara logik dia memanglah kena HP ni lebih besar sebab dia last sekali tambah dengan HS. Maka nilai HP akan jadi lebih besar. So kalau kita lihat daripada gambar rajah tu, nilai HP kita dapat 1.89 meter. Maknanya kalau daripada lukisan ni dia berada di bawah lagi lah. 1.89 mungkin nilai HP tu berada di sini. Kan? Mungkin dia berada di sini. Iaitu berada di bawah. So disebabkan dia serenjang, bentuk dia macam ni lah. Bentuk nilai dia kat sini. Dan jarak dia ialah 1.89 meter. Dan ini ialah pusat tekanan. Okey. So dekat sini P yang berlaku. Ataupun F lah. Kalau bahagi dengan luas, maka dia dapat nilai P. Okey. Lebih kurang P dengan F ni dia sebenarnya dia ada kaitan.
Hanya apabila F tu bahagi dengan luas je, tu jadi nilai tu sebagai tekanan. Okey. Ini saya selalu bincang dalam final, dalam kuliah. Okey, kes yang kedua, ini dah dapat jawapan dia. Kes yang kedua ialah sekiranya pintu tadi 120 cm bentuk dia punya diameter dia. Ini pun sama juga, iaitu kaedah di mana macam mana kita nak dapatkan nilai HS. Formula sama, HP kita pakai formula yang sama. Cuma nilai, kalau kita nak cari IS dia, formula dia bezalah, iaitu pi d kuasa 4 bahagi 64. Yang ni yang saya kata salah tadi. Dalam nota, kalau tengok nota kuliah, mana tadi, table untuk ni, letak ialah pi d kuasa 2 bahagi dengan, pi d kuasa 4 bahagi dengan 64. Ni dia bahagi kuasa 2. Sebenarnya ialah pi d kuasa 4 bahagi 64. Formula ni salah dalam nota. Yang ni pun saya dah beritahu awak dalam kuliah, tak silap saya dah bincang pada awak, formula ni adalah salah. Okey. So, daripada soalan ni, sekiranya bentuk bulat ni pula. Bentuk bulat, kalau kita pakai formula yang sama, cuma beza dia sini 1.2 meter. Saya ambil lukisan yang sama juga. Okay, kita tengok dia lukisan dia sama. Cuma gambar rajah tu bentuk dia bulat. Pintu air tu bentuk dia bulat. Okey, bentuk bulat. Yang mana kalau awak tengok sini 1.2 meter, ini bermakna di tengah-tengah jasad ni, di tengah-tengah jasad ni nilai dia ialah 0.6 meter. Sama dengan dia punya radius dia, iaitu 0.6 meter. So, bila 0.6 meter ni bentuk cengek. So, macam mana kita nak dapatkan nilai HS ni? Iaitu nilai jarak tengah ni hingga ke dasar. Dasar dia kat sini hingga ke dasar. So, macam mana kita nak dapat nilai HS ni? Iaitu juga menggunakan sin 45 sama dengan HS bagi dengan, bukan bagi 2 lah, bagi dengan 0.6. Jadi HS sama dengan 0.6 sin 45. Ini yang diberikan. Okey, ni dia. So 0.6 sin 45, so dapat 0.3 meter. Okey. Cik. Ya. Cik. Ya. Ravinash nak masuk cik. Dia minta cik tolong accept. Nak masuk kelas dia, nak habis dia orang masuk dia. Tak ada Ravinash ni. Ni Amirul Syazwan. Dia masuk kelas mana? Dia silap kot. Aku dia masuk channel pensyarah lain. Sebab setiap pensyarah dia buka channel dia sendiri. Aku dia masuk pensyarah yang sebelum ni, Dr. Usilawati ke, Prof. Sarinah ke kan. Puan Mas Kedah minggu depan tak silap saya kan. Kalau ikut jadual. Saya harap semua follow lah kelas Puan Mas Kedah minggu depan. Bukan, minggu depan saya lagi. Minggu depan saya chapter 5. Lepas tu, Puan Mas Kedah ke. Saya chapter 4, chapter 5 nanti syarah lain lah. Saya harap awak follow lah dia. Sebab kita kena belajar dengan banyak pensyarah. Bagus sebenarnya. Untuk awak lihat pandangan pensyarah tu. Sebab pensyarah ni dia ada pengalaman yang berbeza-beza. So, pengalaman dia tu yang penting. Saya harap awak follow. Sebab saya dapati ramai di kalangan awak yang tak follow pensyarah tu. Just dengar je, awak tak perlu buat apa. Saya tak bagi assignment pun, just dengar je. Okay. So, masuk formula, normal luas kedua, awak dapat 0.10. Ini kita cuma kira HP saja. Kita belum kira hash nilai P dia lagi. HP je. Sebab soalan suruh kira HP je. Dan satu lagi, formula luas, pi d kuasa 2 bagi 4. Ni silap ni. D ni uci sebenarnya. Pi d kuasa 2 bagi 4. So, yang ni pun student, saya tengok tugasan, saya tengok test yang diberi. Ini pun ada yang salah kira luas. Saya awak alert lah betul-betul lah. Pi d kuasa 2 bagi 4. Diameter ni kena pakai unit meter, 1.2 meter. Walaupun soalan diberi dalam mm, dalam cm, awak kena convert. Sebab tu saya suruh baca dulu soalan,
dan perhatikan nilai-nilai yang diberi dan convert dulu. Okey. So, selain daripada itu, apa yang saya nak tekankan kat sini, awak tengok dari segi pemarkahan, dia kira satu-satu, luas, dia kira dulu dapat setengah markah. Kan? Boleh je awak kira kat sini, syarah yang marking paper awak tu tak perasan, awak kira kat sini kan. Dalam formula ni awak kira 4/4. Boleh je kalau cara tu perasan dia bagi markah kat sini. Tapi better awak keluarkan dia, dah kira dia satu-satu. Okay? Awak kira nilai I, kira A, awak kira HS, tunjukkan macam mana awak kira HS, lepas tu kira momen luas kedua dia, IS dia, apa formula dia. Jangan malas tulis formula ni, awak kena tulis apa formula dia dan masukkan nilai dalam formula. Walaupun banyak sikit step, maka banyaklah markah awak dapat. Lagi banyak step awak hurai, lagi banyak markah awak dapat. Jangan skip. Terus bagi soalan, tengok soalan, tu bagi formula, tu kira dalam formula tu. Tak boleh lah kan, tak cantik lah macam tu. Awak keluar satu-satu sebab semuanya ada markah-markah dia. Okay, so last sekali dapat nilai HP, sama yang ni pun sama. Last sekali awak dapat nilai HP. Okay, seterusnya soalan nombor 2 ni, contoh soalan pengiraan, soalan teori. Dalam soalan dia juga, kalau tengok penilaian alternatif, bentuk penilaian alternatif ni bentuk dia soalan final. Saya nak beritahu awak, bentuk soalan final 25 markah. Dia ada bahagian A, bahagian B, macam soalan final. Sebab tu kita punya inisiatif di bawah penyelaras Puan Sarinah. Dia suruh, kalau awak perhatikan masa di awal kuliah dulu, saya selalu beritahu bahawa last kali saya akan ajar awak teknik menjawab soalan final. Tapi disebabkan banyak masalah kita waktu tu, KPB, kelas pun jadi lambat macam ni. Baru bincang soalan 1 dah berapa lama dah masa ni, dah hampir 2 jam, sejam lebih lah. So menyebabkan hari tu kita tak bincang soalan final. Kita habis chapter 8 je habis kuliah. Sebab masa tu saya dapat makluman bahawa ada program CQI macam ni. So program CQI ni untuk bincang soalan final. Syarah akan bincang soalan final. Sebab tu saya minta awak attend kelas CQI ni. Penting bagi awak untuk awak nanti menjawab penilaian alternatif ni. Sebab penilaian alternatif soalan standard soalan final. Sebab tu awak kena follow kelas ni. Penting. Minggu depan saya, minggu lagi ni Puan Mas Kedah dah saya. Lepas tu last kali Cik Puan Asrul. Awak kena follow juga dia orang. Okey. So takrifan ni awak kena tengok berapa markah dia bagi. Kalau dia bagi 1 markah, awak jawablah simple. Simple je boleh jawab. Aerostatik ni ialah tentang bendalih daya yang dikenakan pada bendalih yang pegung. Pada objek yang pegung. Di mana bendalih yang dikenakan pada objek yang pegung, awak dah boleh dapat markah dah. Tapi kalau dia bagi awak 2.5 markah, awak kena urailah sikit. Kenalah lukis gambar rajah sikit. Apa yang dikatakan hidrostatik tu kan. Hidrodinamik ni ialah tentang bendalih yang bergerak. So dia bergantung pada berapa markah, peruntukan markah yang diberi. Jawapan awak. Bendalih Newtonian dan bendalih bukan Newtonian. Okay. So bendalih Newtonian ni ialah bendalih yang mematuhi hukum Newton. Kalau awak tulis kat situ, bendalih Newtonian adalah bendalih yang mematuhi hukum Newton. Bendalih yang bukan Newtonian, bendalih yang tidak mematuhi hukum Newton. Awak dah boleh dapat markah sebab just 1 markah saja. Tapi kalau dia ada banyak markah, ada 4 markah, 2.5, saya katakan 2 markah, so awak kena bagilah point sikit, lebih sikit lah. Jangan malas sangat lah. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang ketiga. Yang ni adalah bentuk manometer yang saya terang tadi. Okey, dalam kes ni ada 2 balang ni. Pipe ni sebenarnya dia bukan balang, dia pipe. Dia sebenarnya gambar rajah dia macam mana saya beritahu awak ni. Gambar rajah dia sebenarnya macam ni. Kes manometer kalau awak tengok dekat side. Okey, kat atas ni. Macam ni bukan. Macam ni. Dia ni bentuk pipe, saluran pipe. Manometer ni dia tap pada pipe ni. Pipe ni ada air yang mengalir.
air mengalir paip rumah awak. Jadi dia akan tap manometer dekat sini. Kalau dia pakai raksa ni manometer lah. Kalau dia pakai air je macam ni, dipanggil piezometer. Piezometer pun ada dua jenis. Satu dia tap kat sini. Dan kebiasaannya dia tak tap macam ni, dia tap dari bawah juga. Bentuk dia macam manometer juga. Dia tap ke bawah macam ni. Kan? Tapi dia tak pakai merkuri. Dia air je yang masuk. Pengukuran ni pun pengukuran air. So itu piezometer. Manometer ni apabila dia pakai merkuri. Manometer ni ada dua. Satu manometer mudah. Ini adalah manometer mudah. Manometer mudah dia tap pada satu titik saja. Manometer bezaan dia tap pada dua titik. Dia tap mungkin satu lagi kat sini. Ataupun pada pipe yang berbeza. Pipe di sebelah dia. Itu adalah manometer bezaan. Awak kena tahu juga. Nanti awak nak kerja site. Mungkin awak terlibat dengan piping sistem kan. Awak kena tahu juga apa itu manometer dan macam mana cara nak mengukur manometer ni. Kalau piezometer, dia ambil datum dia tengah-tengah pipe ni. Awak kena ukur lah. Pipe ni saiz berapa. Contohnya 150 mm. So tengah-tengah dia 75 mm. Awak jadikan dia sebagai datum. Kalau manometer, datum ni ialah pada paras merkuri yang paling bawah. Ini saya selalu beritahu awak dalam kuliah. Datum ni pada paras merkuri paling bawah. Apabila dia tap pada pipe, sebenarnya dia pipe. Tetapi kalau kita dalam soalan, kita bagi dia bentuk bulatan ni nampak macam balang, awak kata balang. Sebenarnya dia tak balang. Kalau dia balang ni, kan, mesti dia tak ada tekanan dalam tu. Mesti dia sifar mutlak. Kan? Tetapi disebabkan wujud aliran dalam ni, dia adalah keratan retas saja. Lepas tu maka wujudlah tekanan. PA kat sini. Kat sini adalah PB. Bentuk asal dia macam ni. Bila dia ambil keratan, jadi nampak macam balang. So air ni dia akan tolak masuk. Dan air ni akan tolak merkuri menyebabkan merkuri ni akan naik. Yang ni adalah kes di mana positif, tekanan positif. Saya dah tunjuk pada awak kan. Daripada buku rujukan yang saya bagi tu, awak boleh tengok apa beza dia. Dan nota ni tak bincang tentang tekanan positif, tekanan negatif. Tapi sebenarnya adalah silibus kita. Sebab tu saya dah tunjuk dalam kuliah saya. Tekanan negatif tu berlaku macam mana? Tekanan negatif berlaku apabila aliran ni dia seolah-olah dia tarik aliran ni keluar. Menyebabkan dekat sini dia naik. Dan dia bukan kes dia tolak, bahagian macam dia tarik. Itu tekanan negatif. Okey. Mana dia tarik, menyebabkan merkuri naik ke atas dan datum dia berlaku di sini. So yang belah kiri itu lebih tinggi daripada belah kanan, itu adalah tekanan negatif. Okey, tekanan negatif dia bukan tolak, dia tekanan negatif. Kes dia tolak pula ialah di mana tube ni bentuk N. Yang ni pun saya dah bincang dalam masa kuliah. Positif negatif. Tak nak bincang lagi, just nak remind je pada awak. Okey, so sama kesnya ni. Di mana kalau awak tengok sini, nilai H1 diberi 160 cm. H1 160 cm dan ini kita ambil dia sebagai datum. Ini sebagai datum . Okey, ni dia punya gambar rajah dia. Jangan skip besar sangat. Okey. Dan saya copy juga soalan dia. Okey. So dekat sini, datum kita ambil ialah paras ni. Ini adalah kes tekanan negatif, tekanan positif sebab dia berada di belah kiri. Okey. Ini adalah kita punya datum. Datum kita kat situ. Dan kita kena pecahkan dia kepada dua bahagian. Bukan kat sini lah. Saya pecahkan. Apalah, tak nampak sikit H2 tu.
Okey. Dekat sini ialah tekanan di sebelah kiri. Prinsip dia ialah tekanan di sebelah kiri sama dengan tekanan di sebelah kanan. Kanan, kiri. Dan di sini adalah tekanan sebelah kanan. Okey. Di mana tekanan kiri ni dia mesti sama dengan tekanan di sebelah kanan. Itu adalah dia punya asas dia. Okey, awak tengok dekat sini. Ini dia punya jalan kerja dia. Iaitu dia kata tekanan di sebelah kiri sama dengan tekanan di sebelah kanan. So kita tengok tekanan di sebelah kiri. Apa tekanan yang berlaku dekat sini? Yang pertama ialah PA. Iaitu tekanan yang berlaku di dalam pipe ni. Pipe A ni ialah PA. Dan yang kedua ialah jarak sini ke datum. Formula dia ialah rho G hash. Rho G hash, cuma rho dia ni rho apa kita nak pakai. So kita kena tengok apa jenis cecair yang ada kat sini. Kat sini adalah air. Ini mercury. Okey, kat sini air. So air, rho ni adalah rho air. Rho water. G samalah kan. H ni ialah H1 kat sini, iaitu jarak titik sini hingga ke atom. Ini adalah H1. So ini formula yang kita pakai, itu tambah dengan rho G H1. So ada dua tekanan saja. Satu tekanan dalam air, satu lagi tekanan udara yang berlaku pada saluran. Ada dua bentuk tekanan. Ini satu tekanan, kat sini ada satu lagi tekanan. So seterusnya kita tengok di sebelah kanan. Sama dengan tekanan di sebelah kanan. So apa pula tekanan yang wujud di sebelah kanan? Yang pertama tekanan yang berlaku di dalam balang ni. PB. PB berlaku di sini. Dan yang kedua ialah tekanan yang wujud disebabkan oleh mercury. Mercury ni ialah H2. Formula sama juga, rho GH. Cuma rho apa kita nak pakai? Disebabkan dia mercury, kita pakai rho mercury. Rho mercury, darab dengan G, darab dengan H ni adalah H2. Kat sini H2 ni tak apa nampak. H2. So, dan yang ketiga ialah tekanan yang berlaku di sini. Air yang berlaku kat sini ya. Kat sini formula sama juga, rho GH, cuma rho ni, rho apa? Rho air, sebab kat sini air. Kat sini pun air. Kat sini air. So rho air darab dengan G, darab dengan H. H kat mana? Ini H3 kena tolak dengan H2. Sebab walaupun datum kat sini, tapi disebabkan kita nak ambil paras air dia saja, so kita kena tolak lah H3 tolak H2, so kita dapat H yang kecil kat sini. Itu yang formula dia. Jadi H3 tolak H2. Rho ni adalah rho water, darab G, H3 tolak H2. Awak tengok dekat kenyataan ini saja, sebab ini adalah prinsip dia. Untuk kes manometer ni adalah prinsip manometer, awak dapat satu markah. Dan apabila awak buat satu persamaan ni, daripada prinsip dia, jadikan dia persamaan, awak dapat lagi satu markah. Okey, dan awak masukkan nilai dalam persamaan awak, dapat 3 markah. Dekat sini satu markah, dekat sini satu markah, yang awak masuk dekat sini satu markah, masuk dekat sini satu markah, masuk dekat sini satu markah. So awak dapat 3 markah. So just masukkan saja. So dapatlah. Dan yang ni last sekali awak kena pindahkan. Di mana oh ini jadi hash. Ni bukan PB ni. Saya padam. Bukan HB ni, silap ni. Ini adalah PB. PB ya. So last sekali PB ni pindah pergi sana, tu jadi PA tolak PB. Ini adalah perbezaan tekanan. Soalan ni pun dia suruh kira perbezaan tekanan. Perbezaan tekanan ialah PA tolak PB. Ada juga student tanya, boleh tak cik kalau PB tolak PA? Boleh ke tak boleh? Ada student tanya saya. Jawapan dia boleh. Tetapi nilai dia akan jadi negatif. Kan? Nilai dia akan jadi negatif. Sebab apa? Sebabnya kes kita lihat sekarang ni, beza sini dengan sini, di mana saya beritahu tadi, air ni tolak. Air ni tolak. Kan? Nilai dia positif. Tapi kalau awak ambil sini sebagai asas dia, seolah-olah macam air ni dia tarik masuk sini, dia tolak daripada sini. Itu yang jadi jawapan dia negatif. Sebenarnya tak ada masalah. Boleh. Dia hanya menunjukkan arah. Saya cuma boleh beritahu awak bahawa daya ni, atau tekanan atau daya lebih kurang sama lah.
dia tidak ada negatif positif. Okey, negatif positif hanya menunjukkan arah. Okey, saya tengah ajak di mana kita selesaikan dulu. PA tolak PB, jawapan dia adalah 15,696 unit dia Newton. Yang ni pun student selalu silap. Dia pakai kilonewton, salah lah, Newton. Okey, pengiraan dia ni last kali, tekanan dia dalam unit Newton. Kalau awak tak nak pakai Newton, awak boleh pakai Pascal, sama je. Dan kita convert kan, boleh sama ada awak nak convert ke tak nak convert ke, sama je. Dalam unit kilonewton, so dapat dia, cuma beza dia, koma ni dia jadi titik. Tu 15.696 kilonewton. Okey. Kalau awak nak pakai kilopascal, boleh kat sini. Student ni kadang-kadang dia keliru kat situ je, unit. Banyak masalah student ni ialah masalah unit. Kan? Tahu-tahu je pakai kilonewton. Ada juga yang darat yang dia buat sini 15 darab 10 kuasa 3 kilonewton. Salah lah, dah dia pakai kuasa 3, dia pakai kilonewton. Patutnya dia pakai 15 kilonewton. Ataupun pakai 3 titik puluhan. Ataupun tak nak pakai titik puluhan pun boleh, jadi 16 kilonewton pun boleh. Tak ada masalah. Tapi better awak ambil 3 titik puluhan. Sebab titik puluhan ni dia akan menyebabkan nilai itu akan, dia ada error, ada ralat dia pada nilai. Okey. Seterusnya, ni saya nak beritahu tadi tentang positif negatif. Kenapa jawapan ini positif? Sebab saya kata, saya ada beritahu awak, tekanan ke daya sama je. Di mana kalau dia ke kanan, biasanya lah kita akan anggap dia positif. Positif. Kalau dia ke kiri, dia adalah negatif. Ini dari segi kebiasaan. Ini kebiasaan dia. Ini positif. Yang ni adalah negatif. Adalah silap eja negatif. Tak apalah. Ini silap eja negatif. Ini sebenarnya ni. Tak apalah. Abailah negatif positif. Okey, so saya nak beritahu kenapa dia positif ni. Tekanan positif. Yang ni saya terangkan yang pasal ni semasa kita belajar chapter 8. Masa saya belajar yang ni, saya tak ingat saya terang tak terang. Di mana kalau kes yang ni, air ni sebenarnya dia tolak ni masuk. Dia tolak masuk menyebabkan dia asalnya dalam mercury ni dia satu level je ni. Mercury ni dia berada satu level je. Pada QU ni dia berada pada satu level. Tapi kenapa dia naik ke atas? Apabila yang ni dia tolak. Dia tolak je, mercury ni akan naik ke atas, menunjukkan bahawa tekanan ke kanan. Menunjukkan tekanan tu berlaku ke kanan, maka dia adalah positif nilai dia. Kan? So kalau awak buat PB tolak PA, seolah-olah awak merujuk pada yang ni lah. Itu yang jadi nilai negatif. Merujuk pada yang ni, P tolak dengan A. So better jawab, awak kena PA tolak PB. Kan? Untuk memudahkan awak lah, nanti awak jadi pening keliru. So make sure awak buat PA tolak PB. Ada student yang tanya ni, boleh tak PB tolak PA? Boleh, tak ada masalah. Cuma jawapan dia negatif. Tak ada masalah. Masih dapat full mark lagi kalau jawapan betul. Cuma apa yang saya nak beritahu bahawa dia menunjukkan arah saja. Dia dalam daya tidak ada istilah negatif positif. Hanya menunjukkan arah. Tekanan daya sama, saya dah terang tadi. Tekanan ni adalah apabila daya per yang luas, maka dia jadi tekanan. Tapi sebenarnya sama je. Okey. Seterusnya, masa pun makin mencemburi kita. Kita pergi pada contoh yang keempat. Ini contoh 10 markah. Saya bagi awak contoh 10 markah macam tu lebih kurang. Sebab saya pastikan soalan final walaupun 25 markah tapi dia ada pecah-pecahan dia. Mungkin satu. Paling banyak pun mungkin 12 markah saja. 10 ke 12 markah. Lebih kurang macam tu. Tak ada soalan yang satu soalan 25 markah. Macam dulu ada. Masa kod lama C4009 kan, subjek hidrolik dulu. Satu soalan tu 25 markah. Student tak boleh jawab soalan tu, habis hilang 25 markah. Tapi sekarang ni tak ada, dia mungkin pecah 2 atau 3. Dia ada A, B, C. Lepas tu saya tunjuk 10 markah macam tu je. Okey. Ini adalah pintu air yang pintu air ya. Balik yang tadi. Dalam darjah 1. Tentukan magnitud dan juga daya rintangan
terhadap pintu air. Ini adalah kolam lah, misal kata dia kolam, dia ada pintu air. Ini adalah pintu dia. Okey. So kita nak kira berapa tekanan yang berlaku kat sini. So dekat sini, kes yang lengkung macam tadi, kalau awak tengok nota, kes last sekali. Kes yang ni, lebih kurang. Kes yang macam ni, ada formula yang kita pakai F hash, FV. Yang tadi ya, saya dah buatkan formula F hash, FV, R dan juga theta. Sama je. Dalam contoh soalan final ni sama juga. F hash, FV, F dan theta. Sama je. Kes pintu air. Okey. Kes yang melengkung lah. Melengkung je ni. Di mana dia tengok. Saya kena copy juga soalan ni. Kita kena tengok pada arah dia. Okey. Kalau awak tengok gambar rajah ni, dia ada FH dia merujuk pada horizontal. FV ni vertical, daripada atas. Okey, yang tu yang kita nak tengok ni. Daya ni sebenarnya, kalau mana ni copy ni dulu lah, sebab saya nak copy dia punya simbol-simbol dia. Okey. Dia sebenarnya, saya nak beritahu daya ni sebenarnya, kalau saya pernah beritahu awak, kita pernah belajar dalam chapter 8 tentang hukum daya. Daya ni sebenarnya bentuk dia lebih kurang macam ni lah. Okey. Okey. So daya ni, kalau kes melengkung, dia ada pada dua paksi. Dia tak sama macam kes yang sebelum ni. Pada arah horizontal, mungkin hanya lihat pada arah horizontal atau vertikal. Tapi kalau kes yang macam ni, kita kena tengok kedua-dua arah dia. Di mana dia ada pada arah FH dan dia ada pada arah FV. Silap pula. Dia ada pada arah HH dia dan juga dia ada juga pada arah vertikal. Okey. Dan F ni ialah dia punya daya paduan dia yang berlaku. Kat mana daya dia, dan juga theta ni ialah pada ini arah dia, theta ni. Kat mana daya ni berlaku. Itu maksud soalan ni. Dia suruh kita kira nilai F, iaitu biasanya kita pakai arc kan. F pun boleh sebenarnya, F pun boleh. Arc pun boleh kalau menggunakan arc, dia hanya simbol saja. F menunjukkan bahawa dia adalah arah bagi kedua-dua daya. Yang ni saya banyak masa, kalau awak faham prinsip ni, awak boleh faham dalam chapter 8, momentum equation. Sebab dia banyak kes yang melengkung-lengkung ni banyak dalam momentum equation kan. Baik yang melengkung 2-3 kali lengkung, dia yang ni, konsep ni penting. Dan benda ni yang kita implementkan sebenarnya, sama je. Okey. Kalau FH, ini formula yang kita guna pakai. FH. Awak boleh memilih sama ada awak nak hafal dia ataupun tak. Awak boleh pilih kan. Ini formula dia. If FB, FH ini formula dia. Kalau awak tengok yang saya explain tadi, ni dia. Daya pada dinding, formula dia ialah P sama dengan rho GH, betul tak? Daya pada dinding rho GH. Daya ke kanan maksud dia, lebih kurang macam itulah. Daya ke dinding, daya ke kanan ni, formula dia ialah rho GH. Formula tekanan dia. Tekanan dia kat sini, bagi kes yang tepi macam ni, kes daya kena pada dinding,
formula yang kita guna pakai ialah T sama juga dengan rho G hash. Betul tak? Cuma saya beritahu awak, kalau daya kan, daya dia apa ni? Kalau kita buat daya, kanan ni ialah daya per unit luas. So daya ini ialah apabila kanan ni darab dengan luas. Dia bukan bahagi. Kalau kita nak cari daya tu, kita kena bahagi. So itu yang menyebabkan F ni sama juga dengan F sama dengan kanan apabila dia darab dengan luas. Daya sama dengan tekanan darab luas. Formula yang kita pakai, kalau tengok formula tadi, P sama dengan F bagi A, betul tak? So samalah F sama dengan P darab dengan A. Apabila darab dengan A, P ni, P sama dengan rho G hash. Itu formula dia, jadi itu adalah rho G hash. Rho G hash. Rho G hash. Dan dia darab dengan A. Maka formula ni pun berhasil lah. Dan H ni ialah HS lah. H ke HS ke HP ke sama je sebenarnya, iaitu kedalaman daripada permukaan hingga ke titik yang kita perlukan. Kalau titik kanan dia jadi HP. HS ni apabila titik tengah sentroid, titik tengah jasad. Itu yang kes ke dinding dia, formula dia macam ni. Kes dari atas pula formula dia macam ni sebab apa? Sebab dia ambil kira waktu formula ni saja. Yang ni pun saya pernah terbitkan dalam waktu kuliah. Itu sebagai awak boleh memahami lah. Horizontal ni apa formula dia? Selain daripada awak menghafal. Kan? Okay, so ini adalah formula dia. FD ni formula dia. Just awak masukkan. Okay, cuma apa yang perhati kat sini ialah HS. Macam mana dapat ni? Okay, ini saya beritahu awak. Dalam soalan, dia beritahu jarak daripada sini ke sini ialah 4 meter, betul tak? Jarak sini ke sini ialah sama dengan 4 meter. 4 meter. So jarak daripada atas ke sini ialah 6 meter. So bermakna kat balance ni ialah 2 meter. Okay. So kita tahu bahawa HS ni berlakunya HS berlaku di tengah-tengah. Kan? Iaitu jarak dia dekat sini berlakunya. Tengah-tengah lah ni lebih kurang . Okey. Garisah tu tak sama, tak apa. Okey, kat sini berlakunya HS. HS ni berlaku di sini lebih kurang. Kalau berlaku di tengah-tengah, kat sini 4 meter, bermakna keseluruhan dia 4 meter, bermakna atas ni ialah 2 meter dan kat bawah ni juga adalah 2 meter, barulah dia jadi 4 meter, betul tak? So HS ni ialah apabila yang ni 2 meter yang atas ni tambah dengan yang ni, maka jadilah HS. So HS kat sini ialah 4 meter. Saya tak suka kalau awak just awak tu kira macam ni awak sepatutnya keluarkan dulu, kira HS dulu. Okey. Seterusnya luas. Luas ni kenapa jadi 4/1? Kenapa pakai 4/1 luas? Bukankah luas ni luas bulatan? Sebenarnya awak kena tengok dari sudut pandangan. Okey. Sudut pandangan yang kita tengok HS ni, kita sudut pandangan dia dari ni. Macam ni. Apabila kita tengok daripada sudut pandangan ni, dia tak jadi bulatan, dia akan jadi segi 4, yang mana 4 meter kat sini. Dan mana-mana kes dalam hydro, mana-mana kes kalau dia tak bagi awak tebal, dia tak bagi tebal, awak just pakai 1 meter, tu darab 1. 4 ni panjang. 4 ni panjang ni pula. 4 ni dari panjang sini ke sini. Apabila dia terlihat daripada sini, dia akan jadi nampak panjang ni, tapi disebabkan dia tak bagi lebar, awak darab dengan 1. Sebab istilah dia ialah kita analisis dia for every 1 meter.
Sebab tu darab dengan 1. Kecuali kes yang mana dia bagi awak lebar. Macam kes yang dalam nota. Kalau kes dalam nota, masa kita bincang dulu kes dalam nota ni, dia bagi kita lebar. Lebar dia berapa? Lebar dia ialah 2 meter. So, kalau tengok FS ni, tengok daripada sini, bermakna 3 darab 2. Itu yang kita dapat 3 darab 2. A adalah 3 darab 2. Sebab dia bagi kita lebar 2 meter. Tetapi kes soalan yang ni pula, dia tak bagi kita lebar berapa meter. So, kita darab dengan 1. Kita andaikan lebar dia adalah 1 meter. Darab dengan 1. Itu yang lecturer saya ajar dulu masa saya belajar dulu. Kan? Darab 1 meter, so itu yang kita dapat 4 darab 1. Okey? Dan apabila kita dah kira, jawapan dia ialah 156,960 Newton. Ataupun pakai dalam unit kilometer, 156. Awak bagi dengan 1000 dapat 156.96 km. Okey. Seterusnya, awak nak kira FV. FV, sebelum tu awak nampak ni yang saya share soalan-soalan ni? Cuba respon. Hello? Nampak. Takut saya duduk cakap short sendiri seorang-seorang. Tiba-tiba lupa nak share, pernah berlaku tiba-tiba pula student cakap, "Cik, tak nampak lah cik, saya dah setengah jam dah explain." Lepas tu kalau awak nampak, alhamdulillah lah. Apa yang saya share ni yang penting. Okey, seterusnya, untuk kira vertikal, formula rho GB. Awak boleh hafal formula, tak ada masalah. Dalam otak pun ada formula kan. Ni. Ni dia. Samalah kan. Rho ni sama dengan sigma adalah rho G. Jadilah rho GB. Okey, rho GB. Tetapi kita kena tengok dari sudut pandangan. FV ni pula, pandangan dia vertikal. So dia tengok daripada sini. Apabila tengok daripada sini, rho ni 1000, G 981. Cuma beza dia ialah V kat sini. V kat sini, kalau awak tengok daripada sini, bentuk dia sebenarnya, awak tengok ni 6. Kita nak cari luas Luas dia, macam mana? Saya okey macam ni lah. Kat sini tak sama. Okey macam ni. Okey. Kalau awak tengok sini, luas ni, awak nak cari luas tu luas kat mana sebenarnya? Saya tanda. Luas yang awak nak cari sebenarnya ialah luas yang ditanggung oleh, ni pintu dia. Luas yang ditanggung oleh pintu ni. Saya colourkan dia bagi awak nampak. Ni sedap pakai pen ni sebab kita boleh colour. Colour warna apa? Colour warna dia. Okey, luas kat situ. Yang kita nak. Kat sini. Okey. So kalau kita nak tahu dekat sini, kita yang pertama sekali, nak cari V ni 6 darab 4. 6 darab dengan 4. 4 dia berlaku mana? Kat sini. 6 darab 4 bermakna luas ni, keseluruhan. Termasuk dengan pintu-pintu, termasuk yang dalam pintu sekali. Kita tak nak lah luas. Luas yang ditanggung, maksud dia yang ditanggung oleh pintu ni. Isi padu, luas isi padu dia. Yang ditanggung oleh pintu ni. Okey. Ni pun silap juga ni. Isi padu dia. Okey, tak apa. Kita kira ni isi padu lah, bukan luas isi padu. Ini silap sikit ni. Kita apa? 6 darab 4. Kita kira luas dulu. Luas dengan isi padu ni saya beritahu awak. Kita sebenarnya nak kira isi padu. Tapi tak apalah. Sebab luas dengan isi padu ni dia lebih kurang sama je. Kalau awak tengok awak rajah macam tu kan. Ni luas kan. Apabila isi padu, apabila dia ambil kira faktor tebal ni 1 meter, dia jadi isi padu lah. Macam ni lah. Bagi awak nampak sikit. Kita nak kira isi padu ni sebenarnya. Macam ni lah. Silap dalam lukisan saya.
Macam ni kan. Dia akan jadi isipadu lah. Bodoh lah, jadi saya padam lah sebab bodoh. Apabila dia ambil kira faktor tebal, dia akan jadi isipadu. Dia luas darat dengan tebal, isipadu lah formula dia. Luas, bila darat dengan tebal, dia akan jadi isipadu. Okey. Padam lah sebab bodoh. Kalau cantik saya biar je. Okey. So luas kat sini, kita cari dulu luas keseluruhan dia ialah apabila 6 darat dengan 4. 6 ni ialah tinggi, darat dengan 4, maka dia dapat luas keseluruhan. So kita kena tolak dengan yang ni pula. Luas dekat sini berapa? Luas dekat sini ialah, formula dia ialah pi d kuasa 2 bahagi dengan 4, bahagi lagi sekali dengan 4. Awak dapatlah suku ni. Pi d kuasa 2 bagi 4 dah betul dah. Tapi sebenarnya dia silap. Dia kena bahagi lagi sekali dengan 4. Okey, sebab saya buat jawapan dia pun dalam keadaan saya dah agak mengantuk. Okey. So, dia sepatutnya bahagi lagi sekali dengan 4 untuk dapat suku bulatan. Dia suku je ni. Okey, pi d kuasa 4 bahagi lagi sekali dengan 4. Maka awak dapatlah suku, atau bahagi dengan 16 boleh jugalah. Dapatlah suku bulatan. So apabila luas keseluruhan tolak dengan luas suku bulatan, maka awak dapatlah luas kat sini. Tetapi ini luas. Dia kata isipadu. Dan cik kata tengok daripada atas isipadu kat ni. Maknanya darat dengan tebal. Tebal dia 1 meter, tak ada beza lah. Tapi sebenarnya ada kena buat. Seluruhan ni nanti darat dengan 1. Maka dapatlah isipadu dia. Okey, so isipadu ni jawapan ni salah lah. Sebab saya just bagi 4. Saya tak ambil kira bahawa dia adalah sesuku bulatan. Dia hanya suku bulatan. Patut nak bagi lagi sekali dengan 4 untuk dapatkan suku bulatan. Okey, so dapatlah jawapan dia. Jawapan ni salah. So, barulah awak dapatkan nilai F. Dah dapat FH, FV, barulah awak punca kuasa dah dapatlah jawapan dia. Dan guna tan theta dapatlah 36 darjah. Dan ni jawapan dia salah ni. Dia semua akan salah lah. Bila sini salah, sini pun salah, sini akan salah. Sebab dia sepatut bagi 4 ni. So jawapan ni salah. So dari segi prinsip dia macam tu. Apa yang student perlu faham dekat sini ialah bagaimana untuk awak mengira A ni A apa, B ni B apa. Yang ni direct lah. Dan macam mana nak kira HS ni, itu saja. Kemahiran dekat sini ialah bagaimana awak nak kira HS. Macam mana awak nak jaga SS ialah sama ada awak faham tak faham gambar rajah. Itu saja. Ini luas. Luas ni ialah luas dari sudut pandangan horizontal. Bukan luas belakang ni. Dan B ni pula ialah isi padu. Isi padu ni tak samalah sama ada. Sebab isi padu ni dia tiga dimensi. Tak kisahlah horizontal ke vertikal ke, sama je isi padu. Iaitu isi padu yang perlu ditanggung oleh pintu ni. Bukan isi padu pintu. Okay. So yang ditanggung oleh pintu ni kat sini lah. Sama dengan contoh dalam nota kuliah. B ni, kenapa ni? Ni bagi 4 lah. Sebab apa bagi 4? Sebab dia sesuku bulatan. Bagi 4. Cuma yang ni kita tak perlu tolak. Sebab apa? Sebab yang bahagi 4 ni memang air yang ditanggung oleh pintu ni dah. So dia tak perlulah bagi 4 kan. Dia tak perlulah tolak. Just bagi dengan 4. Macam inilah formula dia jadi. Pi d kuasa 2 bagi 4, bahagi lagi sekali dengan 4. Kan? Dan darat 2. Kenapa darat 2? Sebab 2 ni adalah lebar dia untuk dapat isi padu. 2 ni lebar, barulah awak dapat isi padu dia. Sama je. Kenapa saya kata kena darat dengan 1? Sebab lebar dia 1. Sebab bila lebar tak diberi, automatik awak pakai lebar dia 1. Okey? Bila saya tanya, bila waktu kita orang belajar ni, kita orang tanya lecturer, kenapa macam tu? Kenapa kena darat 1? Dia kata 1 tu bermakna 1 unit. Analisis dia dalam rekomen tu kita boleh analisis untuk 10 meter kan, ataupun 1 meter. Kalau kita nak design yang lebih kuat, yang mana kita design for every 1 meter, 1 meter, 1 meter, dia jadi lagi kuat. Okey.
So masa pun dah tamat. Contoh nombor 5 dan juga contoh nombor 6 nanti saya harap awak baca sendirilah sebab masa pun dah tamat. Contoh nombor 5, nombor 6 baca sendiri dan yang ni saya akan betulkan. Yang ni saya betulkan sebab kiraan dia ada salah ni. Kat sini ya. Tak perasan sebab saya buat jawapan ni pun waktu saya dah agak mengantuk. Okey. Ada apa-apa tanya sebelum kita end live? Kalau awak tak faham boleh, mungkin awak boleh, kita boleh buat kelas lain lah. Dan awak set masa boleh lah, tak ada masalah. Ada je kelas yang minta saya ajar based pada soalan lah. Bukannya nak suruh saya ajar satu chapter. Tapi awak ada soalan, kumpul banyak sikit soalan. Jangan satu soalan je kan. Kumpul ada 4-5 soalan ke nak bincang, bolehlah bincang. Sebelum kita bermulanya penilaian alternatif. Penilaian alternatif nanti soalan dia lebih kurang macam final. Masa tu dah tak boleh bincang lah. Bincang apa kan. Okey, ada apa-apa nak tanya sebelum kita end live? Wakil daripada kelas 4A ke, 4B ke, 4C ke, ada nak tanya? Tak ada, saya anggap tak ada. So nanti saya akan betulkan balik nota tadi dan saya akan bagi. Bukan nota kuliah ni saya dah lama bagi. Nota yang CQI punya. Nota CQI, nota kelas kita ni. Contoh ada 6 contoh soalan. Sempat bincang 4, 2 lagi tu. Awak boleh baca sendiri. Saya dah simplify kaedah jalan kerja dia, awak boleh baca sendiri. Dan kalau tak faham boleh tanya saya dan saya akan jawab. Okey, ada lagi ke yang mahu nak masuk? Ridwan Shah. Kalau minta nak masuk. So dah 2 jam dah kita. So sebelum tu saya minta maaf, mungkin saya ada tersinggung perasaan awak ke apa ke. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih, Cik. Terima kasih, Cik. Okay, Terima kasih, Cik. Terima kasih, Cik.